Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Fatahul bin Sharif. Nombor matrik saya di 19312451. Saya akan memulakan sesi perbentangan untuk grup saya, iaitu hadis kitab nikah. Jadi pendahuluan pada poin yang pertama adalah pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses, iaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi, kita dapat tahu yang pernikahan ni satu benda yang baik. Tapi kalau dalam kita nak nikah ni, lelaki dengan perempuan ni, dia ada syarat dan rukun dia yang ditetapkan dalam hadis dan juga Al-Quran. Okay. Seterusnya, menurut Sayuti Talib, perkahwinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkahwinan ialah akad antara calon lelaki isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Sedangkan Zahari Hamid merumuskan nikah menurut syarak ialah akad, yakni ijab dan qabul antara wali calon isteri dan mempelai lelaki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Syekh Kamil Muhammad Waidah mengungkapkan, menurut bahasa, nikah bererti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengertikannya dengan percampuran. Okey, jadi kita dapat tahu yang nikah ni dia ada berbeza daripada tiga ulama, kan? Berbeza erti, tapi kita ambil satu contoh, tapi kita ambil satu erti dia, iaitu adalah persatuan di situ, iaitu satukan mempelai lelaki dan juga isteri tu. Okey. Nah, poin yang ketiga pula, dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeza, akan tetapi ada pula kesamaannya. Kerana itu, dapat disimpulkan perkahwinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteran, kasih sayang dengan cara yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poin yang terakhir, ada pun mengenai kewujudan wali nikah bagi janda di bawah umur, terjadi perbezaan pendapat. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahawa janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. 6. Sedangkan Imam Al-Syafi'i berpendapat bahawa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hijam bin Nur Harun Hijam. Nombor matrik di 19311739. Saya akan tambung pembentangan kami, iaitu di matang teks hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahu al-ayyimu hatta tustakmaroh wala tunkahu al-bikru hatta tustakzana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa isnuha? Qala antaskuta. Muttafaq alaih. Terjemahannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang jandan tidak boleh dinikahkan
kecuali setelah diajak berbincang, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau bersabda, "Ya diam." Daripada hadis muttafaq alaihi. Berdasarkan hadis di atas ini, Abu Hurairah mengatakan bahawa seorang anak dara ini tidak boleh dinikahkan oleh wali tetapi dengan izinnya, sama seperti seorang jandan, dan Nabi bersabda, tanda persetujuan bagi seorang gadis adalah diamnya. Berbeza dengan jandan, tahap malu antara anak dara dan jandan mungkin berbeza. Kerana jandan itu pernah berkahwin sebelum ini, dia boleh mengundi sama ada dia bersetuju atau tidak apabila ditanya oleh penjaga. Tetapi anak-anak dara yang masih belum berkahwin mungkin agak sukar bagi mereka untuk berkata ya. Lalu Nabi berkata, tanda persetujuan anak dara itu ialah diamnya. Yang ketiga, diminta izinnya. Bagi anak dara pula, keizinan perlu diperolehi namun bukan menerusi pembincangan secara jelas, kerana dipahami ramai bahawa terdapat perbezaan antara jandan dan anak dara yang belum pernah berkahwin. Seorang anak dara pasti berasa malu dan keberatan untuk berkata ya, maka dia boleh memberi izin melalui gerak-geri bahasa badan dan perlakuannya yang boleh dipahami wali. Dan yang keempat, perkataan diam. Di dalam hadis ini, Nabi mengatakan tanda setuju seorang anak dara ini ialah apabila dia diam. Diam di sini dianggap sebagai persetujuan apabila anak dara tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda marah atau benci, menerusi riak muka atau bahasa tubuh yang menunjukkan penolakan. Diam yang disertai dengan kepala tunduk atau senyuman memberi isyarat yang anak dara tersebut bersetuju untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Jadi berdasarkan kalimah-kalimah di atas adalah jelas bahawa persetujuan pernikahan harus terlibat dahulu diperolehi baik ketika mahu menikahkan seorang jandan atau anak dara. Islam ternyata agama yang mengangkat martabat wanita dan tidak sewenang-wenangnya memperlakukan wanita sesuka hati. Dalam hal-hal penting seperti pernikahan, wanita diberikan ruang dan peluang untuk menyatakan pendiriannya. Setakat itu daripada saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya yang seterusnya. Baiklah, yang pertama ialah wanita yang sudah bertaraf janda tidak boleh dinikahkan oleh walinya kecuali setelah janda itu menyuruh walinya menikahkan dirinya dengan mana-mana lelaki atau setelah mendapat izin daripada dirinya untuk dikahwinkan oleh walinya. Okey, maksud ayat di sini ialah seseorang janda itu tidak boleh dinikahkan oleh walinya secara paksa atau tanpa persetujuan daripadanya. Dan di antara hikmah meminta izin janda sebelum menikahkannya ialah dia sudah faham pengertian perkahwinan dan pengalaman dalam perkahwinannya yang terdahulu menjadikan ia lebih mudah dalam berterus terang dalam membuat persetujuan. Yang kedua pula ialah wanita yang bertaraf anak dara juga mesti diminta izin darinya oleh wali beliau seperti ayah, datuk, abang dan lain-lain untuk menikahkan beliau dengan mana-mana lelaki. Dalam Islam, memaksa seorang anak dara itu berkahwin dengan lelaki pilihan wali adalah tidak afdal. Bahkan lebih afdal jikalau
wali dia meminta izin untuk menikahkan dia dengan lelaki pilihan oleh walinya sebagai tanda penghormatan dan menyedapkan hati. Dan yang terakhir sekali ialah Nabi SAW menyatakan bahawa pada keadaan zaman Nabi Muhammad, anak dara di kalangan mereka rata-ratanya adalah gadis yang pemalu. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa izin anak dara adalah diamnya. Baiklah, sekian itu saja daripada saya. Saya berikan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syukri Edman, Dormitory D18311160. Baiklah, saya akan menerangkan pula tentang pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ni. Okey, pengajaran pada hadis ni adalah kita dapatlah Nabi menggalakkan kita kahwin dengan anak dara supaya dapat mengambil kesenangan terhadapnya. Ini menunjukkan tidak salah untuk berkahwin di atas tujuan duniawi, tetapi tujuan duniawi itu tidak boleh dijadikan sebab yang semata-mata. Maksudnya dekat sini kita boleh faham adalah kata apa, orang kata pengajaran kita boleh dapat dia adalah yang saya terangkan ni adalah tak salah untuk kahwin dengan janda, tapi lebih digalakkan untuk berkahwin dengan anak dara sebab ada kebaikan yang kebaikan yang kita boleh dapat daripadanya. Okey. Kedua, anak dara belum bergaul dengan lelaki, maka biasanya sifat kasar mereka itu kurang. Peluang memperoleh anak lebih luas disebabkan biasanya mereka lebih muda atau tidak terdedah kepada masalah kelahiran sebelumnya yang mungkin menghalang mereka untuk terus melahirkan anak. Okey, janda ni berbeza dengan dara. Orang kata apa, anak dara ni pengalaman mereka tak banyak lagi dalam berumah tangga. So masalah mereka dan emosi mereka tu baru lagi. Maksudnya mereka kata apa, masih baru untuk membina pengalaman tu. Baru nak create pengalaman, memori dalam berkahwin. Berbeza dengan janda. Janda ni bila dia dah berkahwin, dia dah ada pengalaman macam mana melahirkan anak. So dia berbeza dengan dara kan. Okey. Yang ketiga, perempuan dara ni lebih reda dengan sedikit lebih reda dengan yang sedikit di sudut pemberian lelaki atau kehebatan hubungan intim. Ini kerana mereka belum ada pengalaman untuk dibuat perbandingan. Faktor ini boleh menyebabkan rumah tangga lebih bahagia dan mesra. Macam apa saya kata tadi, kata apa, sebabkan mereka tak ada ni, mereka membuat membina memori tu bersama suami. So banyak pengalaman manis yang mereka akan dapat daripada sang suami tadi, berbanding dengan janda tadi. Namun begitu pengajaran yang kita boleh dapat lagi adalah ada keadaan tertentu mungkin janda lebih baik daripada anak dara. Ini seperti apabila janda tersebut lebih kuat pegangan agamanya. Ini yang kata ada baik juga berkahwin dengan janda. Ini akan menyebabkan segala ciri-ciri baik yang membawa kebahagiaan rumah tangga ada padanya. Maka janda boleh menyayangi anak dara dengan kekuatan agamanya. So itulah kata pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis yang kita ni. Kata apa, pengajaran yang kita jelas adalah Nabi menggalakkan kita kahwin dengan anak dara sebab banyak kebaikan-kebaikannya untuk diri kita sendiri juga. Okey. Sekian daripada saya.